Okey, kisah Al-Quran ni dia evergreen. Walaupun kadang-kadang kita tengok, ini macam kisah dulu kan. Tapi kalau kita perasan kan, yang Allah ni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia sifat Allah ni, dia tahu apa yang akan berlaku masa depan. Segala-galanya dia tahu, dan dia tahu apa yang telah berlaku pada masa silam. Dan Allah kata, Quran ni sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi maksudnya, Allah menggunakan kisah-kisah lampau untuk satu benda yang kita kena hadapi sepanjang hidup kita. Nak kata dia macam mana kita gunakan kisah lampau sebagai nak mendepani satu zaman yang mungkin dah global, yang teknologinya mungkin tak terfikir oleh orang-orang dulu kan. Tapi Allah kata, inilah petunjuk bagi kamu. Okey, contoh macam social media. Kita zaman dulu tak ada social media, tapi zaman dulu ada penyair. Contohnya dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara dia ada cerita tentang penyair-penyair yang mereka ni masuk ke lembah-lembah dan mereka mengumpul follower-follower, dan cara mereka kumpul follower ialah dengan cara mereka menyampaikan satu syair yang bersifat lucah, menyebabkan orang lalai, menyebabkan orang hanyut jiwanya. Jadi benda tu berlaku je macam sekarang. Macam tu kalau kita kat media sosial kan. Kita kat media sosial kadang-kadang ada orang dia nak famous ataupun dia terlalu tergila-gilakan follower yang banyak. Kadang-kadang dia sanggup untuk meletakkan gambar-gambar lucah, meletakkan ayat-ayat yang tak berapa sesuai, ataupun menyebabkan orang semua boleh fokus kepada dia. Jadi dia punya mesej yang sama, iaitu benda tak boleh untuk kita kumpul follower semata-mata untuk benda ni. Tapi mungkin cerita dia kat sana cerita penyair, tapi kat sini cerita social media. Allah Subhanahu Wa Taala tekankan bagaimana nilai moral seseorang yang berada dalam ruang media ini. Apakah yang sepatutnya dibuat, apa sepatutnya tidak buat. Contohnya macam kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha, Nabi Yusuf ni, dia waktu tu dalam ayat tu Allah sebut wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dah ditutup pintu ni. Maksudnya Zulaikha ni dia tutup segala pintu yang ada dekat istana tu, kemudian terkepunglah dia dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Terkepung, Nabi Yusuf ni dia muda. So dia boleh saja menerima pelawaan Zulaikha tu. Okeylah, tak masalah lah, tak ada siapa nampak pun. Wa ghallaqatil abwab. Dah tutup dah segala pintu. Kalau ada CCTV pun dah tutup lah, dah off. Semua benda dah tutup. Tapi waktu tu dia sebut apa? Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung pada Allah daripada perkara ini. Kemudian sesungguhnya Tuhan ni baik sangat dengan aku. Dia sebut tu, Tuhan ni baik sangat aku. Nak katanya perzinaan ataupun masalah perzinaan yang antara lelaki dengan perempuan tutup pintu ni semua satu modus operandi yang sama. Kita zaman sekarang pun orang akan cuba untuk usaha dapat pastikan kita bersama. Tapi kita kena belajar daripada Yusuf lah untuk ada sifat karakter tu, iaitu ada rasa takwa. Rasa diri bahawasanya Tuhan dah baik sangat dengan aku, lepas tu sekarang aku nak langgar perintah dia. Tuhan dah baik sangat aku dan Tuhan sedang nampak aku. Sekarang aku sanggup nak buat sesuatu depan dia. So kita belajar sesuatu lah, iaitu kisah apa pun dalam Quran, perintah apa pun dalam Quran, dia memang evergreen. Cuma kita kena kaji betul-betul dalam-dalam supaya kita dapat belajar sesuatu.